Kita selalu mengatakan bahawa ad-din itu ialah the way of life. Bahasa Arab memang ad-din itu the way of life. Kalau kita tak sebut a way of life, satu cara hidup. Tapi kalau kita sebut the way of life, mana kita anggap itu saja cara hidup, yang lain tak ada. Jadi soalannya berbangkit daripada situ. Sejauh mana kita telah menjadikan Islam itu sebagai betul-betul the real our way of life. Ini soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Nazir dan bakal Nazir baru, AJK lama dan AJK baru, Imam Milal, Datuk-datuk hati-hati Nasir hadirin sekalian. Saya telah minta kepada Imam Ustaz Zuhairi untuk saya tidak bercakap tentang Maulidur Rasul, sebab saya yakin dah banyak ada program-program dan banyak ada penceramah-penceramah yang bercakap tentang Maulid Rasul. Saya pun rasa kalau saya bercakap, saya mengulang perkara yang mungkin dah dicakap oleh orang lain. Cuma begini, buat dakwah saya ini dakwah yang agak terbuka. Kadang-kadang saya tuju spesifik pada tajuk-tajuk tertentu sekitar tauhid. Itu penumpuan saya. Dan syariah ikut keadaan dan akhlak. Cuma malam ini saya akan timbul bukan satu isu, tapi satu perkara yang penting dalam hidup kita ini. Kita selalu mengatakan bahawa ad-din itu ialah the way of life. Bahasa Arab memang ad-din itu the way of life. Kalau kita tak sebut a way of life, satu cara hidup. Tapi kalau kita sebut the way of life, mana kita anggap itu saja cara hidup, yang lain tak ada. Jadi soalannya berbangkit daripada situ. Sejauh mana kita telah menjadikan Islam itu sebagai betul-betul the real our way of life. Ini soalannya. Kita mengaku Islam itu ialah cara hidup. Maksud cara hidup ni kita akan hidup berada dan bergantung dan mengamalkan seluruh ajarannya. Itu maksudnya. Seluruh ajarannya mana apa yang disuruh kita buat, yang wajib, apa yang sunat kalau mampu kita buat, apa yang haram sekali-kali kita jangan buat, dan apa yang makruh kalau kita mampu pun kita elakkan. Dan banyak perkara yang harus yang boleh kita pilih nak buat atau tidak. Tapi bila kita meninjau pendirian ini, kita bertanya sejauh mana kita berada di atas Islam itu sebagai our way of life, atau setakat coran kata saja, tetapi dalam realitinya mungkin berapa peratus sahaja daripada Islam yang kita betul-betul jadikan sebagai way of life kita. Ini satu isu serius tuan-tuan sekalian. Sebab orang apabila memikirkan agama ni, dia orang confine kepada aktiviti masjid, aktiviti surau, aktiviti terawih, aktiviti haji, puasa. Bahkan aktiviti politik pun orang dah agak kata setuju agama dilibatkan, ada yang tak setuju. Dan dapat arahan-arahan ceramah-ceramah jangan melibatkan politik. Seharusnya Islam tu tidak terlibat dengan politik. Jadi banyak macam. Jadi kalau kita nak tengok skop Islam as the way of life itu berlaku atau tidak, itu isu yang serius. Sebab kita tak nak, kita mengaku kita Islam, tapi kita beramal dengan dia tu terlalu sikit sangat. Sebab saya terbegun dengan firman Tuhan yang selalu kita baca, surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nas man yaqulu amanna billah. Ramai manusia yang mengaku beriman dengan Allah, kami beriman dengan Allah. Wa bil yaumil akhir, dan kami beriman dengan hari akhirat.
Wa ma hum bimu'minin, tetapi sebenarnya mereka tak beriman. Itu Tuhan kata tu. Iaitu mengaku beriman tapi tak beriman. Mengaku beriman tetapi tak behave sebagai seorang yang beriman. Ini Tuhan sebut dalam 2-3 ayat, dan ayatnya yang utama di permulaan surah Al-Baqarah lagi. Jadi kadang-kadang sikap macam itu, mengaku beriman tetapi Tuhan tidak mengiktiraf keimanannya, kerana dua perkara yang boleh menggugat iman ni, dua perkara. Yang pertama, dia munafik, iaitu mereka hati tak beriman, mulut saja kata beriman. Ayat ni dituju kepada orang munafik. Dan yang keduanya fasik. Fasik maknanya percaya tetapi tak beramal. Syirik apa semua tu lagi dahsyat dah, kita tak fikir sebab tu itu dah keluar. Kita ambil dua ni. Jadi kadang-kadang sikap macam itu tu seolah-olah orang yang mendakwa itu macam dia membohongi orang lain, membohongi diri dia dan menipu diri sendiri. Dia mengaku beriman tetapi sebenarnya dia tidak beriman sebab Tuhan yang sebut. Dan sikap membohongi diri sendiri itu bukan saya yang kata. Tuhan juga berfirman dalam ayat berikutnya. Ayat ke-9 Al-Baqarah. Yukhadi'un Allah wallazina amanu. Orang-orang yang macam itu mereka hanya menipu Allah dan menipu juga orang-orang lain yang betul-betul beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Ini Tuhan sebut, ini katakan tipu diri sendiri ini. Mengaku beriman, berpura beriman bagi orang percaya kata dia beriman tapi dia sebenarnya tidak. Dia bersifat munafik atau bersifat fasik. Jadi kerana itu mereka tidak menipu yang lain tapi mereka menipu diri mereka sendiri, illa anfusahum wa ma yash'uru, dalam keadaan mereka tak sedar yang mereka itu telah menipu diri mereka sendiri. So ayat-ayat macam ni tuan-tuan sekalian jarang ditafsirkan begitu untuk menggambarkan seriusnya apabila kita tidak berada di atas kehendak iman, walaupun kita ikrar Islam itu sebagai the way of life. Saya nak sebutkan satu ayat lain. Saya akan buat ayat-ayat Quran saja. Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 14. Tuhan menceritakan satu kumpulan orang-orang Arab Badawi yang baru menganut Islam. Mereka datang, mereka katakan kami telah Islam, kami telah beriman. Tapi Tuhan menolak sikap mereka itu kerana mengaku tetapi tidak beramal. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badawi ini yang baru menganut Islam tu, mereka datang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, tapi jawab kepada mereka, wahai Muhammad, kamu masih belum beriman sebenarnya. Itu jawapan Tuhan. Suruh Nabi menjawab kepada mereka, kamu tidak beriman sebenarnya. Walakin qulu aslamna, tetapi kamu sekadar mengaku kami telah Islam saja. Kamu bukan betul-betul beriman. Itu Tuhan kata. Ini perbezaan antara iman dengan Islam. Islam mengucap, nampak pakai songkok Islam lah, tapi betul-betulkah Islam itu sampai kepada iman? Jadi ini, kamu jangan mengaku beriman. Kamu belum lagi beriman. Tetapi sebaliknya kamu patutnya mengaku kami hanya Islam sahaja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tetapi apabila iman itu betul-betul telah masuk ke jiwa kamu, mana betul-betul kamu beriman. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, iaitu betul-betul kamu telah taat Allah dan Rasulnya dengan mematuhi segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, barulah betul-betul ketika itu kamu benar-benar beriman. Dan ayat yang simple ini dia memberi maksud iman itu serta beramal sekali. Kalau setakat Islam mengaku je, mengucap. Tapi apabila kamu dah betul-betul beriman, iman masuk ke dalam jiwa kamu, kamu patuh pada Allah dan Rasulnya, la yaltikum min a'malikum syai'ah, maka ketika itu segala perbuatan kamu sedikit pun tidak merugikan kamu. Mana Tuhan terima betul-betul sebab amalan kamu itu berasaskan kepada iman, bukan sekadar kamu mengaku. Inna Allah ghafurur rahim, kerana Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Disebutkan maha pengampun dan maha penyayang ni kerana orang-orang itu sebelumnya belum Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, mudah nak mengaku Islam ni. Kalau orang kata awak bukan Islam ni bertumbuk pun ada. Tapi betul-betul dia berada di atas kehendak iman atau tidak? Betul-betul dia melaksanakan Islam itu sebagai the way of life atau tidak? Dalam ayat ini betul-betul tuju kepada Islam itu mesti diamalkan. Kalau kita tidak bersikap macam itu, kita bercakap tapi kita tak buat, kita mengaku beriman tapi kita tak beramal. Tuan-tuan rujuk juga surah As-Saff, surah ke-61 ayat 2 dan 3.
Saya akan buktikan pendirian saya ini dengan semua ayat-ayat Quran. Tuhan berfirman dalam surah As-Saff itu ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu cakap saja tapi kamu tak buat? Itulah mengaku Islam, mengaku beriman tapi tak buat. Kabura maqtan, ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat dibenci dan amat dimarahi dan dimurkai oleh Allah jikalau sekadar kamu mengaku benda yang kamu tak buat. Inilah yang saya katakan isu utama umat Islam sejagat sekarang. Semua 1.8 bilion mengaku beriman dan Islam, tapi peratus mereka menjadikan Islam itu sebagai their way of life. Inilah yang menjadi isu utama, global issue untuk orang Islam. Bahkan kita di sini pun macam itu. Benar-benar dah basic fundamental dalam Islam pun kita teruk. Apa dah basic antaranya? Peratus orang yang mendirikan salat. Yang lain-lain itu kita kata pernah sampingan, kita katalah begitu. Pernah dibuat survey, orang yang mendirikan salat secara umumnya tak melebihi 30%. Itu belum lagi kita melihat aspek-aspek lain. Aspek makan minum haram halal dari segi business transaction dia di asas hukum haram halal, dia tak kira lagi. Kita ambil yang basic sekali, iaitu salat. Satu lagi tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan rujuk kepada Al-Quran, Al-Baqarah ayat 25. Perkataan amanu wa amilus salihat itu diulang-ulang seperti itu dalam ayat-ayat yang lain tak kurang daripada 70 kali. Apa maknanya? Beriman dan beramal. Sama ada dalam bentuk plural, amanu wa amilus salihat, mereka beriman dan mereka beramal, ataupun dalam bentuk singular, amana wa amila salihan, dia beriman dan dia buat baik. Dengan sebab itu dua gandingan perkataan ini tak akan sempurna seseorang itu beriman kalau tak buat, tak laksanakan. Bahkan jika dia melaksanakan benda baik pun, kalau tak beriman tak diterima oleh Allah. Orang bukan beriman pun buat baik banyak, bagi donation beribu-ribu berjuta pun ada. Orang bukan Islam pun ada, dia buat baik. Tapi penerimaan di segi Allah ialah bergantung kepada iman. Beriman saja tidak memadai kalau tak disertai dengan amal yang baik. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, gandengan antara beramal dan iman ini gandengan yang tak boleh berpisah sama sekali. Untuk memastikan sejauh mana kita berada di atas konsep Islam itu betul-betul the way of life. Betul-betul kita menjadikan Islam itu cara hidup kita. Tuan-tuan sekalian, antara sebab punca utama juga ni sempena Maulid Rasul ni, kita nak buat satu isu. Mesej utama hari ini saya kata, dan iaitu mencintai Rasul. Saya tak ingat dia punya wordingnya, tapi mencintai Rasul sebagai bukti keimanan kita. Maka kita berselawat, kita apa semua bagus. Tetapi kalau hari Maulid Rasul saja benda tu digembar-gemburkan, pada hari-hari yang lain tak berlaku, maka apa beza hari Maulid Rasul tu dengan hari bapa, hari ibu, hari Christmas, hari Sokan? Maka pemujaan kepada hari-hari bapa, maka hari bapa tu hari itu saja bapa dihargai. Hari ibu, hari itu saja ibu dihargai. Takut-takut Maulid Rasul pun, hari Maulid Rasul saja Nabi diingati dan diselawat dan sebagainya. Hari-hari lain tak begitu. Perkara yang paling basic tuan-tuan sekalian dalam kita memuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola hidup kita, apa dia? Apa dia? Kita beramal dengan ajaran dia. Setakat selawat tidak memadai kalau kita tak beramal. Apa yang dia bawa, semua kita terima, sama ada yang baik kita buat, yang tak baik kita tinggalkan. Itu yang paling baginda suka sekali. Selawat tu selawatlah juga, tapi jangan setakat itu. Tapi saya nampak apabila benda ni terlalu banyak diupacarakan, maka kulit-kulit tu dia nampak cantik, tapi isi tak setera mana pun. Banyak benda-benda hamper-hamper dia macam tu. Tengok daripada luar, Allahu Akbar. Tengok isi hampai pun tak ada. Saya takut gitu je. Ini yang kita bimbang masalah perayaan-perayaan ni kalau dibanyak-banyakkan. Saya nak baca satu hadis ini. Darjah kecintaan kita kepada baginda ini. Popular hadis ini dibaca oleh semua orang. An Abdullah ibn Hisham, daripada Abdullah bin Hisham, qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidha biyadi Umar bin Khattab. Nabi waktu itu memegang tangan Umar bin Khattab. Dia tanya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar. Umar tanya Nabi. Tanya Umar Khattab, ya Rasulullah, a'anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Sebelum itu Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak dianggap beriman melainkan kamu cinta kepada aku ini, Nabi kata, melebihi daripada cinta kamu kepada anak kamu, kepada bapa kamu dan kepada semua manusia lain. Sambil dia berpegang pada tangan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Umar dia menjawab, demi Allah pada waktu ini juga saya mencintai Rasulullah melebihi semua orang lain tapi kecuali diri dia. Maknanya dia cinta Rasulullah mengatasi mak bapak dia semua orang, tapi dirinya tak termasuk. Maknanya dia masih mencintai dirinya nombor satu, Rasulullah nombor dua. Lepas tu baru orang lain. Itu makna dia. Nabi menjawab, tak cukup, tak boleh, tak diterima cakap macam itu. Wallazi nafsi biyadihi, demi sesungguhnya diriku di tangan Tuhannya, sumpah Nabi ni, hatta akuna habba ilaik, sehingga aku ni kau cinta wahai Umar, kau cinta aku ni termasuk melebihi daripada diri kau sendiri. Oh begitu. Mana bukan setakat dia cinta Nabi melebihi anak, melebihi bapa, melebihi semua orang, tapi melebihi diri dia sendiri, Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun oleh sebab dia salah sikit, tak cukup keperluan cinta tadi, maka Sayyidina Umar menjawab, maka sekarang ini wallahi ya Muhammad, aku mencintai engkau melebihi daripada diri aku sendiri. Dia tambah wording dia. Maka Nabi menjawab, itu yang paling betul sekali. Jadi sikap ini bermakna tuan-tuan sekalian, mencintai Nabi unlimited, mengatasi semua termasuk diri kita sendiri. Sebab itu kalau kita tengok di zaman Nabi, para sahabat sanggup mati atas nama Nabi. Mereka pergi berperang di medan perang, mereka selalu menjadi perisai shield kepada Nabi. Berapa kali dia cuba oleh orang kafir nak hentak, termasuk Abu Lahab kan cuba nak hempak batu tapi dihandang oleh orang lain. Nyawa mereka melayang tak apa, jangan nyawa Nabi. Peperangan Nabi 13 peperangan, 12 atau 11 semuanya menang. Kerana yang pergi berperang tu niatnya sama ada menang atau mati. Tak niat untuk lari balik kalah, tak ada. Bermakna memenuhi kehendak Nabi, mengatasi sayang mereka daripada nyawa mereka sendiri. Itu simbol cinta Nabi. Dan simbol cinta Nabi ini juga tuan-tuan sekalian, apabila kita sanggup menjadikan seluruh kehidupan kita ni sebagai way of life berasaskan kepada apa yang dia bawa. Kalau kita apabila dia kata A, kita kata B, dia kata B, kita kata C, atau kita masih hidup begitu begini, kita masih mempertikaikan betul tak betul, sedangkan benda itu dah clear, masih diragukan sejauh mana keimanan kita dan sejauh mana komitmen kita nak menjadikan Islam itu sebagai a way of life. Saya akan baca ni firman Tuhan dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka semua tidak dianggap beriman sehinggalah mereka merujuk segala masalah kehidupan mereka kepada engkau wahai Muhammad. Fima syajara bainahum, segala masalah yang berlaku di kalangan mereka semua mereka merujuk kepada engkau, baru betul-betul mereka beriman. Itu ketika Nabi hidup, bermakna semua masalah dirujuk kepada Nabi. Kalau dah Nabi tak ada, semua masalah dirujuk pada Al-Quran dan hadis dia. Itu maksudnya. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Maka selepas Nabi memberi keputusan kalau waktu tu, kalau sekarang ni setelah dikaji pada Al-Quran dan hadis, maka apa yang Nabi putus kepada mereka, mereka tak ada perasaan rusah, perasaan tak puas hati, semua tak ada lagi dah. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, tidak ada sebarang tak puas hati, tidak ada perasaan hati tak seronok. Apa saja yang diputuskan oleh Nabi, mereka menerimanya. Mimma qadaita, tentang segala apa yang Nabi putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penerimaan yang penuh. Sikap kita di mana sekarang?
segala anjuran-anjuran agama, anjuran Islam, walaupun daripada Al-Quran, walaupun daripada hadis yang sahih, sikap kita di mana? Penuh dengan nanti kita tengok dululah, nanti kita bincang dululah, nanti kita mesyuarat dulu, berbagai perkara. Walaupun benda tu clear cut provided by text of Al-Quran dan benda tu clear cut daripada hadis, masih kita nanti tengok dulu, nanti kita mesyuarat dulu, nanti kita bincang dulu. Akhirnya apabila bawa, mari kita tengok dulu, mari kita bincang dulu, mari kita mesyuarat dulu. Akhirnya yang betul-betul menepati hukum syarak, yang betul-betul menepati Al-Quran, yang betul-betul menepati hadis, diketepikan. Akhirnya yang lain yang berlaku. Jadi sikap kita terkeluar daripada pendirian ini. Tapi kita mengaku Islam as a way of life. Saya sengaja menimbulkan benda ini, tuan-tuan sekalian. Sebab orang mencari-cari formula mengapa orang Islam terus mundur. Terus berpecah. Sebab kita kata Islam menganjurkan perpaduan tapi kita berpecah. Islam kata jangan tuduh-menuduh fitnah-fitnah tapi kita yang menjadi hero-nya. Jadi semua yang kita bawa bercanggah daripada Islam anjurkan. Tiba-tiba kita nak Islam mendatangkan hasil yang positif dalam hidup kita. Islam menyatu padukan tapi kita sengaja cari tak nak bersatu padu. Jadi banyak masalah-masalah yang menggambarkan sejauh mana komitmen kita kepada Islam untuk menjadikan Islam itu sebagai the way of life ini masih dalam tanda tanya. Secara individu mungkinlah ada orang yang dia rajin solat, dia rajin berderma, dia rajin baca Quran. Mungkin pada dia tu komitmen Islam as a way of life tu mungkin tinggi secara individual. Tapi secara masyarakat saya tengok peratus penghayatan Islam di kalangan masyarakat Islam as a general paling-paling rendah. Ya tak? Susah tuan-tuan sekalian. Pagi tadi saya pergi ceramah di satu masjid. Hujan lebat daripada sebelum subuh sampai lepas subuh. Kedatangan tinggal separuh je lah daripada biasa. Biasa tu 4-5 baris, tinggal 1 baris, 2 baris. Apa sebab? Hujan Ustaz. Saya tanya dia beberapa kali, tuan-tuan tak pergi pejabat dengan kerana hujan. Oi, mana boleh dia kata. Pejabat mana boleh tinggal? Oh, begitu. Kalau komitmen kamu dengan kerja, dengan manusia, dengan bos kamu letak di depan. Tapi komitmen kamu dengan Allah untuk solat, kamu letak di belakang je. Oh, dia bawa lah. Kata solat tu sunat lah, ke pejabat tu wajib. Tuan-tuan tahu tak sembahyang jemaah tu pada setengah-setengah mazhab wajib. Tapi kita cuba mencari alasan-alasan excuse yang tak masuk hukum untuk menjustify perbuatan kita tu. Tapi daripada senario ini menggambarkan kita mengutamakan komitmen manusia melebihi daripada komitmen kita dengan Allah. Itu belum kita tengok lagi berapa orang yang bayar zakat. Sebab zakat orang tak periksa, orang tak survey kan. Orang tengok income tax je. Orang tanya mana bukti kau bayar zakat, orang buat tak tu. Jadi berapa peratus bayar zakat kita tak tahu sebab benda tu benda orang tak tengok. Inilah tuan-tuan sekalian, kalau kita macam inilah sikap kita. Tiba-tiba kita nak hasil Islam tu mendatangkan kemajuan. Susahlah. Kalau tuan-tuan tengok nak mencapai kemajuan tadi semestinya kita menjadikan Islam tu betul-betul as the way of life. Kemudian tuan-tuan tengok lagi. Islam meminta kita menjadikan pegangan agama sebagai cara penyelesaian kita dalam semua masalah. Kita sama-sama mencari rezeki. Kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Tuhan bagi dan sebagainya untuk mencapai tujuan ini. Jangan secara individu. Tuan-tuan rujuk surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Hendaklah kamu semua berpegang dengan tangi Allah semuanya. Tali Allah sini ialah dengan agama Allah. Berpeganglah kamu dengan agama Allah ni keseluruhannya. Dia kata jangan tebuk-tebuk yang mana kita suka aja. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Itu kelangan larangan yang clear, bukan tafsir lagi dah. Jangan berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah tu ke atas kamu ketika kamu berpecah belah waktu belum zaman Islam. Ni ayat ni diturun kepada orang jahil ya. Yang kamu belum Islam dulu kamu bergaduh. Tetapi bila kamu dah masuk Islam, kamu dah berdamai. Kamu bertambah kuat, kamu bertambah maju. Kamu ingat peristiwa itu. Ni Tuhan sebut ayat ini. Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Iz kuntum a'daan. Ketika itu kamu bergaduh sama-sama kamu waktu jahiliah. Fa'allafa baina qulubikum. Tuhan telah lembutkan hati di kalangan kamu. Dengan kamu semua telah menganut Islam. Ini cerita zaman jahiliah tapi applicable sampai sekarang. Fa'asbahtum min ni'matihi ikhwana. Maka sama-sama kamu nak dapat mencapai nikmat Allah itu dengan saling bersaudara. Ubah masyarakat yang berbunuh-bunuh dengan kerana berebut unta, masyarakat yang
kampus anak hidup kepada masyarakat baru, manusia baru yang penuh dengan tamadun, saling hormat menghormati, sehingga wujud satu negara kota yang simple di Madinah dan tempoh yang dekat. Sebab apa? Sebab Islam. Sebab Islam. Islam yang mereka beramal, bukan Islam cogan kata. Satu lagi pesanan, sejauh mana kita committed dengan Islam atau tidak, kita menjadikan Islam sebagai our way of life atau tidak. Dalam Al-Quran terdapat banyak tempat kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah sahaja, dan kita kena menolak segala taghut. Banyak tempat. Taghut ini, perkataan taghut asalnya segala benda yang berlawanan dengan Islam, semua taghut. Sama ada dalam bentuk manusia, kalau zaman dulu taghut ialah Fir'aun, ataupun dalam bentuk izm yang tertentu, berbagai-bagai izm yang telah dipetuakan sebagai sesat, atau berbagai-bagai fahaman-fahaman yang sesat, itu semua taghut. Maka diminta kita hindarkan semua itu, hanya beriman dengan Allah. Tetapi sejauh mana? Ada orang di tengah-tengah tempat di dalam kawasan-kawasan Asia Tenggara juga, fahaman tok nenek dengan fahaman agama anime semua itu bercampur dengan agama sekaligus gitu je. Kita di sini pun masih banyak memuja arwah, masih banyak percaya kepada berbagai-bagai kepercayaan. Itu belum lagi melihat kepada pendirian-pendirian mereka tentang hal-hal ketuhanan, belum kita tengok lagi. Tetapi bercamuk dengan keadaan-keadaan macam ni, isu utama sebagai orang Islam ialah mentauhidkan Allah pun belum tentu clear. Sebab terlalu ramai orang-orang yang memiliki fahaman-fahaman, walaupun fahaman-fahaman itu telah difatwakan sebagai syirik. Contoh boleh rujuk surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utuskan setiap umat itu ada seorang rasul. An ya'budullah, iaitu suruhan rasul ini, kamu semua mesti sembah Allah sahaja. Wajtanibut taghut, dan hendaklah kamu jauhkan taghut. Ini mesej ke semua para rasul sejak pada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita. Taghut dalam bentuk jahiliah, patung berhala. Kemudian taghut kita pula dalam peringkat-peringkat belum merdeka, dalam merdeka tu pahaman-pahaman karut, puja tok nenek, hantu jemalang, puja kubur, puja wali. Itu taghut juga tu. Semua tu telah difatwakan sebagai syirik. Dan taghut zaman-zaman moden ni berbagai-bagai izm yang membahayakan akidah Islam, walaupun telah difatwakan sebagai syirik, banyak orang lagi mempertahankan izm itu. Saya tak nak sebut dengan detail lah, tuan-tuan dah tahu bagaimana liberalism itu difatwakan sebagai syirik, bagaimana equality gender itu menolak setengah peruntukan Al-Quran, bagaimana freedom of religion itu dipertahankan oleh orang Islam sendiri, macam-macam, sehingga boleh orang tu nak cari murtad pun tak apa. Jadi ini ke semua pahaman-pahaman taghut yang masih bergerak di otak orang Islam yang kononnya mengaku Islam. Dengan sebab itu mereka lebih mempertahankan human right rather than mereka mempertahankan personal belief dia in God. Dia mempertahankan human right sampai boleh bebas menggunakan agama, tapi dia pada masa yang sama dia mengaku Islam. Jadi akhirnya dia menggunakan tafsiran sendiri dia. Dia menolak segala tafsiran ulama tentang hal-hal begini. Dia tak peduli dah. Mungkin kerana dia seorang intelek, dia seorang educated, dia rasa betul pendirian dia. Banyak orang macam itu. Sepatutnya tuan-tuan sekalian, kita sebagai orang Islam ini, kita kena berpegang seperti mana firman Allah, saya akan baca kejap lagi ni. Tuan-tuan tengok surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 51. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya perkataan atau perbualan atau pengakuan yang akan terkeluar daripada seorang mukmin yang betul-betul beriman, idza du'u ila Allah wa rasulih, apabila mereka diseru kepada Allah, seru kepada jalan Allah, dan diseru kepada Rasul dan kepada jalan Rasul, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan apa masalah yang ada dalam hidup mereka, maka orang yang beriman ini dia kata apa? Ayaqulu sami'na, iaitu mereka akan kata, ya kami dengar. Patuh dengan tidak ada apa-apa reservation lagi dah. Setuju, agree without any condition. Itu maksudnya. Itu maksud sami'na, mereka ya kami dengar. Ini kepercayaan, walaupun sana nak ayat Quran nanti kita tengok dululah. Kita tengok itu gayanya.
Nanti kita bincang dululah. Walaupun clear cut benda itu daripada Al-Quran. Sami'na, kami dengar, kami. Wa ata'na, dan kami patuh. Mana tidak ada pertikaian apa-apa lagi dah. Jauh sekali daripada membangkang. Bangkang jauh sekali. Tapi sekarang bukan saja mempertikaikan, bangkang pun ada. Wa ulaika humul muflihun. Ini yang penting. Orang-orang macam ini saja yang berjaya. Malah berjaya mengikut kacamata Islam, berjaya seperti mana Tuhan kehendak, iaitu menerima sepenuhnya saranan Allah dan Rasul dengan tiada pertikaian apa-apa lagi dah. Tapi kita berada di mana? Kita berada di mana, tuan-tuan sekalian? Majoriti lah, saya bukan kata secara individu memang ada yang baik. Dengan sebab itu kita nak hasil baik daripada Islam, tapi kita tidak beramal dengan Islam seperti sewajarnya. Seperti contoh bodoh yang saya selalu bagi, orang tu batuk. Oh, dia cadangkan beli ubat batuk, oh, dia pun beli-beli tapi dia segan nak minum ubat batuk tu, pahit ke apa semua. Tanya batuk lagi, saya dah beli dah ubat batuk. Dan datang besok, tanya lagi, mengapa kamu batuk lagi? Saya dah beli dah. Dia jawab, saya beli dah. Tapi sejauh mana dia telah betul-betul minum ubat batuk tadi, ikut dia punya prescription? Tak juga. Akhirnya seminggu kemudian pun belum tentu dia boleh minum dengan baik. Jadi begitulah kita beramal dengan Islam. Kita mengaku Islam baik, kita mengucap semua, tapi komitmen kita sejauh mana kita berada di atas kehendak Islam as our way of life amat-amat terhad. Satu lagi elemen yang berlaku pada masyarakat Islam ni tentang hal-hal yang sebegitu. Kita suka memilih-milih mengikut selera kita. Yang kita suka kita buat. Yang kita tak apa-apa suka kita tak buat. Kita tak macam sekarang ni, minta maaf lah. Orang suka berwirid, berzikir. Segala buku-buku penerbitan bercorak zikir-zikir wirid ni macam pisang goreng. Cuba kita tengok di kedai-kedai era. Tapi kalau buku-buku saranan membentuk masyarakat Islam, membentuk negara Islam, membentuk apa lagi yang hebat-hebat lah. Tak popular, tak laku, tak balik modal pun. Jadi, kita memilih yang simple, jalan mudah, yang tak banyak kerenah. Sebab tu wirid cukup-cukup popular. Tengok wirid simple pun cukup. Tambah dibawa pula. Baca wirid ni sekian banyak masuk syurga. Jadi jamin syurga. Walaupun entah solat, entah macam mana kita tak tahu. Baca dengan amalan-amalan macam ni dijamin. Kita tak tahu sejauh mana komitmennya tentang amalan-amalan yang lain. Jadi ambil Islam dalam bentuk skeptikal macam ni, dalam bentuk partial macam ini, saya takut tak sampai ke mana. Dan pendirian itu bukan Islam as a way of life. Bukan Islam sebagai a way of life. Saya sebut begini. Ayat Quran Tuhan sebut benda tu. Bukan saya yang bercakap ya. Tuan buka surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh. Tidaklah seorang laki-laki sama ada perempuan, laki-laki, seorang mukmin laki-laki atau perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu kepada dia, ay yakuna lahumul khiyaratu, untuk mereka memilih-milih yang lain. Kalau dah Tuhan kata A lah, Tuhan kata B lah, ni kalau Tuhan kata gitu nanti kita tengok dululah. Kalau dah hadis kata gini nanti kita bincang dulu. Itu makna dia. Sedangkan dia kata bagi orang yang betul-betul mukmin dia tak pilih-pilih begitu. Tuhan kata begitu. Nabi hadis kata begitu. Syaratnya hadis sahih. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang derhaka Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Orang itu sesat-sesatnya. Macam mana yang kata derhaka Allah? Iaitu tidak mematuhi apa yang Tuhan anjur. Tuhan kata A, dia kata B. Hadis kata B, dia kata C. Semua berlawanan. Tak kira lah atas nama tapinya, atas nama nanti kita tengok dulu, atas nama nanti kita bincang dulu. Tak kira sikap penolakan ni boleh berlaku dalam 1001 bentuk. Dia tak kata saya tak setuju. Mana boleh nanti orang meludah muka dia. Sebab dia orang Islam. Haji pula tu. Tapi nanti kita bincang dululah. Nanti kita tengok dululah. Itu penolakan yang seni tapi berakhir dengan tak jadi akhirnya. Tapi itu banyak berlaku. Maka sikap macam itu, Tuhan sebutkan siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka orang itu sesat-sesatnya. Minta maaf tuan-tuan sekalian, agak bukan keras, isinya memang agak padu dan padat. Saya cuba menyampaikan dengan bahasa yang agak sederhana, tapi saya menyampaikan dengan seberapa tepat yang saya faham. Sebab saya terlalu rasa tak senang dengan sikap-sikap orang Islam
Dia menganut Islam, dia nak hasil mudah tapi dia tak beramal dengan Islam. Ini satu penyakit sebenarnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sebagai orang Islam yang tulen, dia kena beramal dengan ayat ini. Ayat berikutnya surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 15. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Syekh Qutb di Al-Fidal Al-Quran dengan tafsiran yang cukup panjang. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang betul-betul yang beriman itu ialah yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Yang betul-betul beriman ialah yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Mereka tak pernah ragu-ragu. Mana beriman yang tidak ragu-ragu sama sekali. Kalau iman yang ragu-ragu, baca tadilah. Nanti kita tengok dulu, nanti kita bincang dulu. Saya tak pasti lagi. Macam-macam. Tapi iman yang tak ragu-ragu ni, iman yang macam ayat saya baca tadi. Kami dengar dan kami patuh. Sami'na wa ta'na tadi. Itu iman yang tidak ragu-ragu. Wajahadu. Mereka telah membuktikan ketidakraguan mereka dengan sanggup berjihad. Wajahadu. Bi'amwalihim, dengan harta bendanya. Sanggup mengeluarkan belanja yang banyak. Sampai dermawan-dermawan sampai berjuta pun ada. Demi untuk atas nama Islam. Macam kita ni, kita bagi derma banyak-banyak kepada masjid. Tapi ada di bagi antara bangsa. Mereka salurkan duit kepada pejuang-pejuang Islam di Chechen dulu. Di Filipina, di Mindanao, di Aceh. Di petani sampai juta-juta pun ada. Oh, benda tu dianggap illegal. Illegal tu tafsiran US. US benda yang berlawanan dengan dia semua illegal. Tapi orang ni tak kira asalkan wang itu sampai kepada pejuang-pejuang Islam dengan harta benda mereka. Wa anfusihim, dan kalau perlu dengan nyawa mereka. Inilah mati syahid. Sanggup mati di medan perang atas nama agama. Sanggup menggadai nyawa seperti hadis-hadis saya baca tadi. Fi sabilillah, demi jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Inilah orang-orang yang benar-benar beriman, yang mengotakkan imannya, cakap serba bikin. Dia mengaku macam tu, dia buat macam tu. Tuan-tuan sekalian, beginilah. Kita ideal sangat, kita tak mampu. Tapi janganlah sampai markah tu zero. Kita pentingkan segala solat, segala apa, tapi tentang perpecahan umat kita tak ambil kisah. Ya tak? Kita pentingkan kemewahan hidup kita, tapi kedudukan orang miskin kita tak ambil kisah. Jadi walaupun kita aman bahagia, ya kita bagi kejap azannya. Saya akan sambung dengan satu poin lagi selepas ni. Silakan Tuan Muazzin. Poin yang terakhir, yang ke-13. Saya telah cakap tadi 12 poin tu. Yang ke-13 ni saya akan baca satu ayat yang agak panjang. Komprehensif kita beramal dengan Islam ini. Banyak ayat, tapi ayat ni sebagai ayat yang panjang saya ambil. Komprehensif maknanya. Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghribi. Saya translate secara spontan, gitu mudah. Bukan dianggap satu kebaikan jika sekadar kamu menghadap ke timur atau ke barat. Sebab zaman dulu telah berlaku dakwaan orang Yahudi kata menghadap ke tempat dia Baitul Maqdis lagi baik. Orang Islam ni mengaku baik tapi masih menghadap Baitul Maqdis. Lepas tu Tuhan suruh pindah balik menghadap ke Baitullah. Jadi menghadap ke timur ke barat itu menjadi ukuran kononnya siapa lebih baik. Tapi Tuhan kata itu bukan ukuran kebaikan. Walakin al-birra man amana billah. Tapi yang dikatakan kebaikan itu ialah siapa yang beriman dengan Allah. Itu kebaikan walaupun menghadap ke mana. Beriman dengan hari akhir, wal yaumil akhir. Beriman dengan para malaikat wal malaikah. Wal kitab, beriman dengan kitab-kitab termasuk Al-Quran dan kitab-kitab lain. Beriman dengan para nabi. Dia tak sebut satu lagi saja qadha qadat pada ayat lain. Maknanya dalam konteks ini yang dikatakan baik itu beriman dengan rukun iman. Begitu juga wa atal mala ala hubbihi. Dia mengeluarkan harta yang disayangnya, yang disukai, harta yang amat disayanginya, bukan harta yang dia tak mahu dah. Kalau makanan yang elok. Kepada siapa? Zawil qurba, kepada kaum-kaum keluarga yang terdekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga orang miskin. Wa ibnas sabil, dan juga orang yang dalam pengembaraan. Wasailin, dan orang yang meminta pertolongan. Wa fir riqab, dan juga orang-orang dalam hamba tebusan. Zaman dulu hamba banyak. Hamba tu perlu beli diri dia, bagi dan buat kepada orang itu. Wa aqamas salah, dan juga mendirikan salat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat.
Wal mufuna bi ahdihim, mereka menunaikan tanggungjawab mereka, segala komitmen mereka, segala kontrak yang mereka buat mereka tunai dengan baik. Iza ahadu, apabila mereka buat apa-apa perjanjian mereka tunaikan dengan baik, langsaikan dengan baik. Wasabirina fil ba'sa, orang yang bersabar di dalam masa susah, masa senang, masa keadaan teruk. Wahinal ba'sa, berjuang dalam keadaan kematian, berbagai-bagai musibah. Ulaika allazina sadaqu, orang-orang ini yang benar-benar berada di atas kehendak iman. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang ini yang betul-betul bertakwa. Ayat yang simple, banyak lagi ayat lain yang banyak, tapi ayat yang simple begini, itulah kehidupan kita beramal dan kita menjadikan Islam sebagai our way of life kita. Kalau kita tengok tadi, dia menjurus kepada semua aspek kehidupan, secara personal, secara masyarakat, secara hubungan kita dengan Allah, segi tauhid kita, hubungan kita dengan manusia, berbagai-bagai bantuan, hubungan kemanusiaan, dan secara sifat-sifat akhlak pula, dia bersabar masa susah, masa senang. Ini antara ciri-ciri insan mukmin yang betul-betul baik, yang berada di atas kehendak. Kalau kita katakan pada bahasa hari ini, dia menjadikan Islam itu sebagai the way of life, di samping ayat-ayat yang lain. Jadi saya rasa setakat itulah saja modal saya pada malam ini, dengan masa yang terhad. Segala salah silap daripada saya, yang benar itu daripada Allah. Maafkan saya jika terdapat di sana sini yang cacat, itu kelemahan saya. Saya sekadar memberi sumbangan selama mana saya masih dijemput untuk datang ke tempat tuan-tuan sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.